وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, diberi kita kesihatan yang baik pada malam ini. Kita berada malam ini pada malam Jumaat. Dan hari Jumaat ini antara amalan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita perbanyakkan selawat. Sama ada pada malam atau harinya, tuan-tuan, perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membaca surah Al-Kahfi pada malam atau harinya. Mudah-mudahan kita boleh buat ni, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita menyambung kembali, tuan-tuan, apa yang kita bincang berkaitan dengan babus sabri, bab sabar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lepas kita bincang tentang kisah satu orang perempuan yang menangis di sisi kubur anak dia. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia marah kepada Nabi, tuan-tuan. Jadi ada beberapa perkara saya lupa nak sebut hari itu, tuan-tuan. Antaranya, tuan-tuan, manusia ini kata dia dimaafkan kerana jahil. Kita ni kalau jahil, ya, dimaafkan. Perempuan ni kita sebut hari itu bila Nabi sebut dia ittaqillah wasbiri, sabar, takwalah, takutlah kamu kepada Allah dan sabar. Waktu dia menangis di sisi kubur, dia jawab kat Nabi, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, ya. Dia sebut ikut kamulah, nak kata apa pun kalau kita terjemah mudahlah, kerana yang kena musibah tu aku, bukan kamu. Kalau kira jawapan tu kasarlah, tuan-tuan. Tapi dia tak tahu tu Nabi. Makna jahil kerana dia tak tahu yang tegur tu Nabi. Tak apalah, dia maafkan. Ya, dari segi hukum syarak, kita jahil, kita tak tahu nak buat macam mana. Tapi kena ingat, kita tidaklah selama-lamanya dibolehkan duduk dalam keadaan jahil. Kena belajar. Kena belajar, kena jadi orang yang alim, tuan-tuan. Sebab tu, ya, kita ni disuruh berada selalu dalam majlis-majlis ilmu. Yang keduanya berkaitan dengan apa nama ni, ya, ziarah kubur, ya. Ziarah kubur ni orang perempuan lah. Maka orang perempuan, tuan-tuan, dibenarkan, boleh, harus hukumnya dia ziarah kubur. Tapi dengan syarat, kena ada syarat lah. Antara syaratnya itu ialah dengan tidak berlebih-lebihan dalam perpakaian, make up. Orang perempuan kita sebut selalu dah, kalau dia tak make up pun lawa dah. Kalau dia make up, lagilah menarik perhatian orang lelaki. Ya, yang keduanya, ziarah kubur itu tujuan nak ingat mati. Ada orang pergi ziarah kubur tujuannya benda, bukan nak ingat mati, nak pergi selfie, ingat tak? Ya, pergi ziarah kubur, pergi selfie, nak buat TikTok, contohlah. Tak boleh lah, tuan-tuan, tak, ya. Kemudian tidak ada pergaulan, ya, bebas laki perempuan. Ini antara, ya, benda-benda yang kena ingatlah. Waktu nak pergi ziarah kubur, maka tidak ada masalah kalau kita nak pergi. Tapi adab-adab dia kena jaga. Itu hari itu, ya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok pula hadis yang berikutnya.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ya. Fa akhbaraha annahu kana azaban yab'asuhu Allah ta'ala ala man yasha' faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Hadis ni rawahul Bukhari, hadis sahih. Tuan-tuan ya, cerita bab ta'un. Jadi tuan-tuan, hadis riwayat daripada Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ini tuan-tuan, Aisyah ni tuan-tuan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita ambil sikitlah latar belakang dah. Ya. Dia ni salah seorang daripada isteri Nabi, Ummul Mukminin kita kata dah. Ya, orang mukmin. Ya, batu kita isteri Nabi ni orang tak boleh kahwin kan. Lepas Nabi wafat pun orang tak panggil dia janda, ya, isteri Nabi juga. Ya. Jadi tuan-tuan, Aisyah ni salah seorang yang muda. Dia kahwin dengan Nabi tu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kahwin sebelum hijrah. Tapi bersama, duduk serumah bersama dengan Nabi selepas berlaku Perang Badar. Perang Badar ni tahun kedua hijrah. Ramadan. 17 Ramadan tahun kedua. Dan dia ni tuan-tuan, kalau banding dengan Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi tu, dia ni 8 tahun lebih muda daripada Fatimah. Muda betul lah. Lepas tu tuan-tuan, waktu Nabi wafat ni umur dia pun bukan dalam 19, 18 gitu. Muda lagi dah. Aisyah lah. Jadi tuan-tuan, Aisyah ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar, dan keluarga Sayyidina Abu Bakar ni antara keluarga yang hebat lah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan banyak ayat-ayat Quran yang turun berkait dengan keluarga Abu Bakar. Ya. Ada satu kisah tuan-tuan. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi musafir. Musafir Nabi ni biasa dia pergi perang. Ya. Kita kalau musafir balik kampung, cuti, honeymoon, Nabi tak. Nabi ni biasa dia pergi perang. Maka tuan-tuan, Nabi ni bila dia musafir, dia akan bawa isteri. Bila nak bawa, dia akan undi. Kita nak undi pun tak payahlah, bini seorang undi benda dah ya. Kalau bini ramai boleh undi dah. Kalau bawa dua-dua lagi bagus dah. Tapi biasa seorang lah dah. Nabi bawa seorang. Jadi Nabi ni isteri ramai kan, kita paling pun 2-3 dah. Jadi undi kena hari tu undinya Aisyah. Dia boleh ikut. Gila. Jadi tuan-tuan, bila balik daripada musafir ni tuan-tuan, Nabi ni biasanya tuan-tuan, dia tak balik terus. Bila daripada mana-mana musafir, Nabi dia tak balik terus ke Madinah. Itu kaedah Nabi lah. Dia akan berhenti dulu di mana-mana di luar Madinah, ya, bermalam dulu, kemudian besok baru masuk. Nabi akan hantar orang wakil bagi tahu sesungguhnya rombongan Nabi dah sampai dah. Dah nak masuk Madinah dah. Esok akan balik. Ini kaedah Nabi. Tujuan apa tuan-tuan? Tujuannya supaya isteri-isteri sahabat ni bila dengar kata suami nak balik, bersiap. Zaman dulu bukan macam sekarang. Sekarang tak apa, WhatsApp ada dah. Mak pukul 10 aku sampai. Ada hal lah. Dulu mana ada WhatsApp. Jadi esok akan sampai. Maka orang isteri-isteri kena bersiap sambut suami. Tuan-tuan, ialah tuan-tuan, suami balik musafir 2 minggu, sebulan, 2 bulan tak jumpa bini. Bayangkan tuan-tuan, 2 bulan tak jumpa bini, tambah-tambah baru kahwin dah. Baru kahwin katakan, seminggu kahwin, lepas tu tinggal bini, contohlah, tak jumpa bini 2 bulan. Tuan-tuan, jangan main tengok tiang elektrik nampak bini dah. Kalau hak yang baru kahwin lah. Kalau macam tuan-tuan dah 30 tahun kahwin ni lain lah. Tengok bini nampak tiang elektrik balik dah. Tuan-tuan, jadi suruh bersiap.
Bila suami balik tu, isterinya cantik-cantik. Kan. Jadi tuan-tuan, sebelum sampai Madinah, ya, nak masuk, belum masuk. Jadi Aisyah ni tuan-tuan, Nabi berhenti tu. Aisyah ni tuan-tuan, kalung dia hilang. Kalung. Cerita kalung Aisyah ni ada 2-3 cerita. Salah satu lagi cerita Al-Ifqi tu tuan-tuan, yang kena fitnah tu kan. Ini bukan. Kalung dia ni jatuh, hilang. Jadi bila hilang ni tuan-tuan, pakak-pakak cari. Yalah, isteri Nabi dah. Sahabat-sahabat berhenti, pakak cari. Kebetulan pula berhenti situ pula tempat tak ada air. Air tak ada. Nak minum tak ada air. Bekalan pula air tak ada dah. Jadi tuan-tuan, duduk situ mencari. Sahabat-sahabat ni marahlah. Pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, ni punci anak kau lah ni Abu Bakar. Dah, anak kau ni. Kalau tak kena kalung dia, kita ni tak berhenti sini ni. Kan? Jadi orang duk marah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebagai ayah dia tak. Abu Bakar ni tuan-tuan, jadi bila tak orang duk komplain tak sedap juga. Kalau hari ni orang tak komplain kat mulut, orang komplain dekat Facebook dah, netizen lah. Kalau hari ni tak, ya. Hari ni main netizen je tuan-tuan tak, ya. Tak. Lepas tu Abu Bakar pergilah. Pergi masuk kemah. Orang pasang kemah untuk Nabi tak, pasal berhenti tak. Masuk kemah Nabi tuan-tuan, dia nak marah ke Aisyah. Pasal punca dia lah. Orang duk sibuk, tak boleh berjalan lagi ni, kalung tak jumpa ni tak. Masuk-masuk, tengok-tengok, Aisyah tengah duduk riba Nabi sedang tidur. Allah Akbar tuan-tuan. Keromantik tu tuan-tuan. Balik nanti try lah sekali dah. Alah ni abang rasa nak tidur atas riba awak lah. Try sekali dah. Bini kata awak ni buang tabiat apa orang tua ni. Kena mati dah. Tuan-tuan tak? Nabi tidur atas riba Aisyah. Penat kan? Lalu Abu Bakar nak marah kuat, takut Nabi jaga. Marah jugalah selu-selu. Marah sebagaimana seorang bapa kepada anak. Tak? Kamu Aisyah, punca kamu lah jadi macam ni. Kita ni berhenti sini, tak ada air, orang duk marah. Tuan-tuan, marah. Lepas tu Abu Bakar, ya, ambil jari dia cucuknya. Apa nama ni? Pinggang Aisyah. Anak dia tak? Aisyah ni, dia cerita, dia kata, aku ni walaupun geli tak bergerak, tuan-tuan. Pasal apa? Takut Nabi jaga daripada tidur. Allah Akbar tuan-tuan. Tak? Ini adab. Dia orang perempuan kena dengar cerita ni tak? Aisyah dia tak bergerak, tak mau bergerak, takut Nabi jaga. Bini kita ada tuan-tuan macam tu. Tak? Bini suami tengah tidur, nyelaunya. Pak, suami orang sebelah pun bangun tak tuan-tuan. Allah. Lalu tuan-tuan, sampailah pagi esoknya. Cerita ni pagi tak ada air. Orang tak nak balik tak jumpa lagi. Sampai pagi esok tuan-tuan nak berwuduk tak ada air. Ni saya nak sebut ni berkat keluarga Abu Bakar ni. Maka tuan-tuan, bila tak ada air tak boleh berwuduk, maka turunlah ayat yang menyebut tentang dibolehkan tayamum. Ni berkat ni tuan-tuan. Kalau tidak kerana Aisyah ini, kalungnya hilang, tak turun ayat ni. Kalau kira pasal kes dia ni. Nampak tuan-tuan? Turun ayat yang menyebut tentang tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid, kan? Kalau kamu musafir sakit, atau kamu musafir, atau kamu datang daripada minal ghaid, tempat pembuangan air, aula mastun nisa, atau kamu pegang perempuan, ya. Kemudian dalam keadaan itu falan tajidu ma'a, kamu tak jumpa air. Ayat ni kan, tak jumpa air. Air tak ada. Nak wuduk maksudnya. Air tak ada. Nak buat macam mana tuan-tuan? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Ayat ni turun. Tengok tuan-tuan ya. Maka bolehlah kamu tayammun dengan menggunakan debu yang tayyib, yang baik. Maka start daripada situlah bermulanya tayamum tu tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, hebat. Itu tuan-tuan, saya sebutkan apa tuan-tuan, sebab golongan Syiah ini dia sangat benci kepada Aisyah ni. Tengok. Ya, Allah turun ayat ya tentang tayamum disebabkan Aisyah hilang kalung ni tuan-tuan muslimin. Nak cerita betapa besarnya tu kan. Akhirnya
Nabi perintah sebaik tak ada. Sahabat-sahabat ni tayamum. Kita tayamum. Boleh tayamum. Tayamum lah. Ya. Tayamum. Kamu dah selesai semua, baliklah. Bila nak balik, tuan-tuan, tak jumpa kalung lagi. Tapi dah tak apalah. Dah tak jumpa nak buat macam mana. Balik. Balik. Ya. Bangun saja unta. Aisyah kata unta aku ni bila dia bangun nak balik, rupa-rupanya kalung ni ada di bawah unta tadi. Oh, patutlah tak jumpa. Jatuh, unta pergi duduk. Memang tak jumpalah dah, tapi Allah nak bagi sebab nak turun ayat tentang tayamum tadi. Nampak tuan-tuan ya. Jadi benda-benda simple kadang-kadang gitulah kita pun samalah tuan-tuan. Macam kita kata tukang kayu dak, tukang kayu. Jenuh mencari pensel dia kan. Padahal pensel duduk sini kan ada kan gitu kan. Saya ingat waktu saya bawa budak pergi rombongan tuan-tuan. Ingat waktu saya berbujang selalu bawa budak pergi rombongan tak? Kita ni antara orang disuruh bawa lah. Pasal orang keluarga tak mau ikut tak bawa. Jadi bila kita bawa budak rombongan tuan-tuan, apa-apa berlaku kita lah bertanggungjawab sebagai pengiring tak? Guru pengiring. Jadi kita pesan dah budak-budak. Awak kalau turun, lantik ketua seorang. Tak. Kalau turun, ketua pastikan naik bah, kira cukup tak cukup baru jalan. Kan? Turunlah satu tempat, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, bila naik kira tak cukup. Tunggu lagi tu. Tunggu tak naik, tak datang. Kira lagi tak apa, tak cukup. Kira tak cukup. Lah rupa-rupanya kira tak cukup. Kenapa tuan-tuan? Tukang kira tak kira diri dia. Allah kita kata. Memanglah sampai besok tak jumpa dah Tukang kira tu tak kira dia. Memang tak cukup lah dah Duk main sorang. Apa besok tu sorang ke tak ni benda mudah dah. Tu dia. Tu Aisyah tuan-tuan Lepas tu tuan-tuan ni orang Syiah ni sangat marah kan. Aisyah ni dia laknat ni tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati Allah. Tak apalah. Jadi masuk cerita ni. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Bila sebut nama Nabi tu kita pakat apa nama ni selawat tuan-tuan. Boleh banyak selawat malam insya-Allah. Dia kata aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Fa akhbaraha annahu kana azaban. Nabi sebut dan Nabi khabarkan, Nabi kata annahu kana azaban. Sesungguhnya ta'un, penyakit ta'un ini azab daripada Allah. Ni azab. Kita hari ni Allah tak bagi ta'un, Allah bagi COVID. Samalah. Azab. Yab'asuhullahu ta'ala, yang diturunkan, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit-penyakit ni datang pada mana? Penyakit-penyakit ni datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak kata apa? Macam-macam kata ni konspirasi ke apa, tak tahulah ya ke tidak, tapi yang penting penyakit ni datang daripada Allah. Nak kata apa, nak kata orang Yahudi punya konspirasi, nak kata orang ni tak tahu, kita pun tak tahulah tuan-tuan. Jadi ala man yasha, Allah turunkan tahun ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah nak kan? Tu dia. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah Akbar tuan-tuan. Tengok Nabi sebut, walaupun ini azab, dalam masa yang sama kata Nabi, Allah jadikan ta'un sebagai rahmat kepada orang mukmin. Tengok tuan-tuan. Kata tadi azab, annahu kana azaban. Tadi kata azab, ini azab bagi orang tidak mukmin. Orang kafir bagi dia azab. Tuan-tuan, kalau mati tak ada apa, sia, tak dapat syurga tak. Tapi bagi orang beriman, kata Nabi, orang mukmin, Allah jadikan ta'un ini sebagai rahmat kepada orang-orang mukmin. Inilah kita ni tuan-tuan. Allah uji dengan COVID. Kita ada rahmat untuk kita ni tuan-tuan. Tengok macam ni macam kita rahmat tu. Falaisa min 'abdin yaqam fit ta'un. Nabi kata, dan Nabi kata tidaklah seorang yang berada di wilayah yang kena ta'un fayamkuthu fi baladih. Ni yang hari ni berlaku tak? Dia tetap tinggal fi baladih, dalam negeri dia. Maksudnya kalau negeri dia kena ta'un, maka dia tak keluar, dia tetap tinggal di situ, sabiran, dalam keadaan dia sabar, muhtasiban, dalam keadaan dia mengharapkan tuan-tuan apa namanya, pahala daripada Allah SWT,
ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, dalam keadaan dia meyakini bahawa penyakit tidak akan menjakitinya kecuali dengan takdir Allah, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan kata Nabi orang ni diberi pahala sebagai pahala syahid. Tengok tuan-tuan. Jadi kalau andai kata, minta jauh lah, kita tak nak kena tuan-tuan ya, andai kata orang mukmin ini tuan-tuan dijangkiti hari ni kan, ramai orang meninggal kerana penyakit ni tuan-tuan tak ya, maka hari ni tuan-tuan, orang yang mati ini dalam keadaan dia sabar, dan dia jaga diri dia jangan sampai menjakiti orang lain. Ini kita kata hari ni PKPB ke apa tu kan, maknanya kena kepung. Orang hak kena penyakit tak boleh masuk keluar, hak luar tak boleh masuk. Ni kaedah ni lah Nabi sebut ni tuan-tuan, dalam hadis dia sebut kan. Jadi tuan-tuan, kita sendiri jangan kena ingatlah hadis ni, makna Nabi sebut jangan keluar. Kepung macam mana apa kalau kita nak keluar juga tak ya. Jadi masalahnya, masalah hari ni tuan-tuan, masalah ini bila kita faham hak Nabi sebut tuan-tuan, ini Nabi suruh tak buat kepung pun tak keluar kan. Itu. Jadi tuan-tuan, kalau andai kata dia dijangkiti dalam keadaan dia meninggal, Nabi kata bagi dia tuan-tuan ya dapat pahala syahid. Allahu akbar tuan-tuan ya. Tapi ada tapilah, mati syahid ni tidaklah sama macam mati syahid yang fisabilillah tu ya. Ada yang Allah sebut dalam Quran tu kan, apa nama ni, Allahumma salli ala, lupa ayat ya. Allah beri apa jaminan kan, Allah apa nama Allah beli kan, innallaha hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalihim bi anna lahumul jannah tu kan. Allah kata Allah beli jiwa dan harta orang mukmin, orang berjuang lah dengan syurga. Allah ni tuan-tuan, dia nak bagi, dia bagi yang paling hebat. Dia tak bagi dunia. Macam apa? Dunia ni tuan-tuan tak ada nilai di sisi Allah. Kita je rasa ada nilai, tak ada nilai dunia tak lepas tu Allah tak bagi dunia. Allah tak kata nak bagi banglo, tak kata nak bagi kereta Lamborghini ke, tak ada. Nak bagi syurga. Sebab yang paling mahal ini ialah syurga. Tak. Allah kata nak Allah beli jiwa dan harta orang yang berjuang ini dengan syurga. Yuqatilu fi sabil, orang yang berperang jalan Allah itulah. Tapi syahid ni tidaklah sama macam syahid yang berjuang fi sabilillah. Berjuang fi sabilillah syahid tu tuan-tuan, kita tak perlu nak mandi, tak perlu nak kafan, tak perlu nak sembahyang. Itu lain. Yang ini kena. Jangan salah faham pula. Ni ustaz kata mati syahid tak payah kafan, tak kena. Syahid lain. Sebab dalam hadis lain Nabi kata orang mati syahid ni macam-macam ya, yang kita kata kategori mati syahid. Antara Nabi kata orang yang mati kena taun, syahid juga. Orang yang mati sakit perut, taun juga. Orang yang mati bersalin, orang yang mati lemah, itu hadis lain sebut kan. Jadi taraf syahid tidak sama. Jangan kata sama tuan-tuan ya. Syahid yang Allah beri syurga tadi, Allah ampun dosa, itu syahid fisabilillah. Ni mati tak payah nak sembahyang, tak payah nak kafan, tak payah nak mandi. Sebab apa? Sebab dia mati ni tuan-tuan, baju hak dia pakai ni bila syahid tu jadi dibangun dalam keadaan itu, baju tu balik. Dia bangun dalam keadaan darah dia balik. Dan Allah ampun dosa dah. Bila Allah ampun dosa, buat apa nak sembahyang jenazah? Solat jenazah ni nak suruh Allah ampun dosa si mati. Sebab itu solat jenazah tidak ada rukuk, tak ada sujud. Nampak tuan-tuan? Sebab itu yang paling afdal, kalau yang mati itu mak, yang paling baiknya anak. Pasal anak lah akan doa dengan penuh ikhlas. Pak Imam doa juga, tapi bukan mak dia. Bukan ayah dia kan. Doa juga, tapi tak sama macam orang hak kita sayang lah. Lepas tu anak ni patut. Ini anak pun tak ada ya. Ayah mati, mak mati, nak cari anak suruh jadi imam, habis hilang tak ke mana belaka. Sibuk sana, sibuk sini. Tak ni jadi imam, patut ni ya. Tak reti nak baca doa lah ustaz, tak payah baca doa dalam bahasa Arab, bahasa Melayu sudahlah. Lepas sembahyang tu lah. Tapi dalam sembahyang kena bahasa Arab lah kan, dalam sembahyang tu sembahyang tu kalau tak baca, tak faham doa, tak tahu doa panjang, doa pendek sudahlah.
Nah, pendek kita yang kita dah hafal sepatut Allah maghfirlah warham itu sudahlah, cukup dah kan. Tapi kalau kita nak doa lebih lagi, situlah tempat dia. Selepas takbir yang ketiga, itulah tempat doa. Bukan lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu dah tak ada apa dah tuan-tuan. Cuma kita doa jugalah. Tapi tak ada apa dah. Jadi kita ni anak tak ke mana. Akhirnya orang lain jadi imam. Tu tak apa kena lah. Tak tuan-tuan. Lepas tu kita ni kalau boleh pesan anak kita, ayah kalau mati ayah nak kau jadi imam tau. Pesan sekali tak ya. Ni kadang-kadang kita ni tuan-tuan Allah tak tahulah ya. Anak-anak ni macam-macam lah. Itulah tuan-tuan tak pakak-pakak lah kita tengok dah anak-anak kita ni tak. Hari ni Allah, walaupun hari ni anak itu tak keluar. Anak ni tak keluar macam kita dulu keluar. Lepak sana masa muda nak lepak sini, mak ayah mencari maghrib tak balik, ni bawa rotan nak. Dulu, sekarang tak payah. Anak ada dalam bilik, dia tak keluar tapi ni nampak tuan-tuan tak dalam bilik boleh rakam TikTok tak dalam bilik menari rakam TikTok satu dunia boleh tahu dah walaupun dalam bilik hari ni kan, dalam bilik dia boleh berkomunikasi. Kita dulu tak ada jumpa kawan, tak cakap lah. Dah kawan duduk luar kan, nak jumpa kena berkumpul. Sekarang tak payah, ada Facebook, ada WhatsApp, ada grup Telegram. Allah tuan-tuan, ini hak bahaya sekali tuan-tuan. Dan nak buat macam mana tuan-tuan, zaman mereka dah tapi kena kawal lah. Okey, jadi tuan-tuan itu ba'tun. Jadi tuan-tuan, orang yang tak keluar, orang yang dia sabar bila Allah uji kan, dan dia yakin penyakit ni Allah yang kena pada diri dia. Kalau Allah kata tak kenalah. Dan tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah Sayyidina Umar satu hari tuan-tuan, dia nak pergi melawat Syam, Syria. Syam ni Syria, Palestin Jordan hari ni lah Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, bila nak melawat, dia pergilah bersama dengan rombongan dia, sahabat-sahabat Nabi waktu dia jadi khalifah. Sampai di suatu tempat di Jordan dekat-dekat dengan Mu'tah. Lalu tuan-tuan, dia ni tuan-tuan berjumpa dengan ketua kawasan tu panglima perang situ. Nama dia Abu Ubaidullah ibn Jarrah kan, bahasa kan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ni gelaran tuan-tuan, nama dia Amir bin Abdullah bin Jarrah, dia ni orang Mekah Abu Ubaidah bin Jarrah ni panglima situ. Bila Sayyidina Umar sampai, dia bagi tahu Umar, Amirul Mukminin, nak bagi tahu bahawa Syam tak boleh masuk sebab Syam sedang dilanda wabak taun. Taun ni lama dah berlaku. Kita hari ni baru ada ni kan, Covid ni. Zaman dulu taun ni memang bahayalah tuan-tuan, jangkit mudah. Jadi tak boleh masuk. Jadi bila tak boleh masuk, Sayyidina Umar buat perbincangan. Macam mana kita ni nak masuk ke nak balik ke Madinah? Tanya pendapat. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, orang hebat tuan-tuan. Betul tuan-tuan, dalam hebat-hebat dia pun dia tak ambil keputusan seorang, dia tanya pendapat sahabat. Baik, panggil sahabat-sahabat muhajirin yang awal hijrah masuk. Ni orang ni taraf lain muhajirin yang awal tuan-tuan. Okey, tanya pendapat. Jadi orang muhajirin yang awal ni pendapat dia ada dua. Sebahagian kata kita masuk, kalau kita masuk, kalau kita mati pun mati syahid, Nabi sebut kan dia kan? Ada. Atau sebagian lain kata kita masuk, kita balik ke Madinah. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni orang yang aset umat. Maknanya sahabat-sahabat ni kalau mati rugilah. Mereka ni ilmunya banyak, para hufaz dah tuan-tuan. Tak apa lah, tak boleh buat keputusan. Okey, baik. Panggil pula orang-orang Ansar. Orang Ansar Madinah. Panggil, tanya keputusan. Orang Ansar kata sama juga, dua pendapat. Ada kata kita masuk, ada kata kita balik. Dua sama. Nombor macam mana ni? Panggil pula golongan muhajirin yang hijrahnya lambat. Ni kategori lain pula kan, dia tak sama taraf tu. Okey, panggil. Dan muhajirin yang ni pula kata satu pendapat saja. Umar, Amirul Mukminin, kita jangan masuk, kita balik.
Tahun ni bahaya. Bukan macam sekarang. Boleh suntik-suntik vaksin dah sekarang tak apa dah kita balik. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar pun kata tak apalah. Sebab sekarang ni pendapat hak balik kata 3, pendapat kata hak masuk 2. 3-2. Benar hak balik lah. Okey, baik. Kita beritahu Sayyidina Umar kata esok kita balik. Abu Ubaidah bin Jarrah bila Sayyidina Umar kata kita balik, tengok apa kata dia. Dia kata, Umar, Amirul Mukminin, adakah kamu nak lari daripada ketentuan Allah? Kan? Kamu nak balik, kenapa nak lari daripada ketentuan Allah? Kalau Allah kata kena, kena juga. Kalau Allah kata tak kena, masuk pun tak kena. Ni kan ada orang yang pendapatnya begitu kan hari ni kan. Orang yang kita kata, kita yakin dengan Allah lah. Kalau Allah kata kena, tak kena lah kita. Ni kata-kata daripada Abu Ubaidah, apa nama dia kan? Jarrah. Dia kata, Umar, kamu nak lari daripada ketentuan Allah ke? Tak. Kalau Allah kata kena, tak kena juga. Masuk je lah. Gitu. Lalu Sayyidina Umar, tuan-tuan, buat satu perumpamaan. Macam mana kata gini? Kalau kamu ada kambing, kemudian kamu ada 2 lembah. Satu lembah yang hijau dengan suburnya, satu lembah yang kering kontang. Kamu nak bawa kambing kamu ni ke mana? Tuan-tuan, itu Umar pakai buat analogi ni. Nak bawa ke mana? Adakah kamu nak bawa ke tempat lembah yang hijau atau lembah yang kering kontang? Kalau dengar pandangan kamu tadi bermakna bawa kambing ke tempat yang kering kontang pun, kalau Allah kata nak gemuk juga. Nampak tuan-tuan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita takkan nak bawa ke tempat yang kering, bawa tempat hijau lah. Kalau kita ada lembah kering, lembah hijau, bawa tempat kering, orang kata mabuk ketung mana elok-elok apa nak bawa ke situ. Contoh. Maknanya tuan-tuan, Umar kata, aku lari daripada satu ketentuan kepada satu ketentuan yang lain. Maknanya kita ni dah tahu tempat bahaya buat apa nak masuk. Begitulah contohnya. Usahalah. Saya tak takut saya, kawin-kawin saya ni. Apa nama dah minum dah hari-hari 3 botol habatus sauda. Tu dia kan. Kan kira gitu, kena ikhtiar. Saya tak ada harap Allah kata nak kena, tak kena. Kita yakin biar kena pada tempat. Jangan main yakin orang kata sembrono gitu. Yakin membabi buta tak boleh. Tu kaedah ni kan. Tak ada orang kan. Kita pergi masjid bukan lagi mana. Kalau Allah kata kena juga, tak kena. Ada orang marah kan. Pasal pergi masjid tak boleh, tak 2 dos kan tu kan. Contoh dulu kan. Itu nak sebut. Jadi ada kaedah, ada cara. Jadi tuan-tuan, lepas tu masuk Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf. Bila tengok bergaduh 2 orang ni, Abdurrahman bin Auf kata gini, aku ada jalan dia, kerana aku pernah Nabi sebut hadis. Kan hadis ni benar tak? Siapa-siapa yang ada di satu negeri yang kena taun, kalau negeri itu kena, maka orang yang di dalam jangan keluar, orang keluar jangan masuk. Maka tindakan Sayyidina Umar tu betul lah, kita jangan masuk, kita balik. Itu kisah dia Jadi tuan-tuan jadi panjang sikit lah pasal nak kait dengan suasana kita hari ni tuan-tuan. InsyaAllah kita azan lah. الله أكبر الله
anna hayya 'alal falah la haula hayya 'alal falah hayya 'alal falah la haula wala quwwata hayya 'alal falah la haula Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صلوات محمد Muslimin muslimat, ada kita ambil satu lagi hadis dalam masa yang singkat ini. Wa an Atha' ibn Abi Rabah qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini daripada Atha' bin Abi Rabah. Atha' ni tuan-tuan seorang tabi'in. Dia ni tabi'in, dia cerita ni dia ambil daripada mana? Daripada qala li ibn Abbas. Dia ambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi. Ibnu Abbas ni tuan-tuan waktu dengan Nabi tu dia budak ya. Dia budak lagi tuan-tuan. Dan kalau kita tengok dia ni antara orang yang sangat hebat dari segi tafsir Quran. Kalau bab tafsir Quran orangnya Ibnu Abbas. Kalau bab baca Quran dari segi kita kata cara baca tarannumnya ke, kita kata sedap bacaannya, itu Ubay bin Ka'ab. Itu kena ingat tuan-tuan ya. Kalau hak terror dari segi ilmu faraid itu ialah Zaid bin Thabit. Dia ada dah sahabat-sahabat Nabi tu masing-masing dah. Jadi Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Atha' bin Abi Rabah kata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, nak tak kalau aku beritahu kamu seorang perempuan yang menjadi ahli syurga. Allah Akbar tuan-tuan. Perempuan ni kata Ibnu Abbas dia ni ahli syurga. Okey. Tuan-tuan, hari ni ramai orang selalu sebut orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Tak boleh. Kita tak boleh melabel satu orang sama ada ahli syurga atau ahli neraka, sebab yang masuk ke dalam syurga neraka tu bukan kerja kita, kerja Allah. Ya. Ada kan kata-kata masih ingat? Oh, dialah bidadari syurga saya. Jamin kau masuk syurga. Kan ada orang kata kan? Ya, bila isteri dia meninggal, inilah bidadari syurgaku. Tak boleh tuan-tuan. Sebab syurga bukan hak kita, hak Allah. Pandai-pandai pula dia kata, kita mendoakan dia masuk syurga tu betul. Tapi kita kata, dia ni syurga ni, mati hari, mati elok ni. Tak boleh. Sebab syurga bukan hak kita. Begitu juga, dia ni jahat neraka ni. Tak boleh. Kena faham. Sebab kan ada isu-isu saya nak tengok tahun-tahun lepas lah. Orang sebut, ini bidadari syurgaku. Mana boleh tuan-tuan? Kita mana tahu syurga neraka? Yang ini sebab Nabi sebut. Nabi lain, Nabi ada wahyi. Nabi ada hubungan dengan Allah. Lain, kita siapa? Ni tuan-tuan, hati-hati bila kita menyebut dah. Fakultu bala. Apa kata nak? Kata dia nak tahu. Qala hazim ra'atus sauda. Kata dengan Ibnu Abbas,
Ya, ada satu orang perempuan yang hitam, sauda. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, perempuan ni kulitnya hitam, tak lawak lah kita kata dah. Datang jumpa dengan Nabi, inni usra, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni usra ni penyakit sawan. Sawan. Saya ni ada penyakit sawan. Perempuan ni ngadu dengan Nabi, dia ni ada penyakit sawan. Jadi apa dia nak? Wa inni atakasyaf, ya Rasulullah, masalahnya bila saya kena sawan, tu tak sedar, aurat saya terbuka. Aurat terbuka. Jadi fad'ullah ta'ala li, tolong doa untuk saya ya Rasulullah, minta sembuh. Minta Nabi doa nak suruh sembuh, sebab bila kena sawan tak sedar, jadi aurat terbuka. Qala, tengok Nabi sebut tuan-tuan. Nabi kata in syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi kata andainya kamu redha, kamu sabar dengan penyakit kamu dapat syurga. Tengok. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala an yu'afiyah. Andai kata kalau kamu nak sembuh, suruh saya doa, saya boleh doa. Maknanya Nabi beri dua pilihan, dua choice. Yang pertama, sakit tak hilang, masih kena penyakit sawan, tapi kamu sabar. Yang ini kamu dapat syurga. Yang kedua, aku boleh doa, kamu dapat sembuh, tapi syurga belum pasti. Tengok tuan-tuan. Jadi faqalat, perempuan ni kata, asbiru, tak apalah ya Rasulullah, aku sabarlah. Faqalat inni atakasyaf fad'ullah ala atakasyaf. Cuma aku minta ya Rasulullah, doa dengan Allah supaya bila aku kena sawan tak terbuka aurat aku. Maknanya tak apalah, redalah, aku terimalah sawan ni, aku terima, aku sabar, cuma minta pada Allah jangan terbuka aurat aku, ya. Fad'alaha, Nabi doa, tak terbukalah bila kena sawan, tapi dia tetap redha dengan penyakit dia, dapat syurga. Hadis ni tuan-tuan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni maknanya hadis ni riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan, berkat sabar dia dengan penyakit, Nabi kata dapat syurga perempuan ni. Tuan-tuan, jadi kita pun gitu jugalah. Kalau kita sabar, tapi kita ni tak jamin lah, sebab Nabi tak jamin. Perempuan ni Nabi beri jaminan tadi, kan? Itu lain tuan-tuan. Jadi kalau Allah uji kita dengan penyakit, tuan-tuan, kita sabar. Tapi itulah, nak sabar ni payahlah. Ustaz boleh lah kata ustaz tak kena, kita tak, ya? Cuba kena, kan? Dalam hadis dalam kata orang-orang yang Allah tarik penglihatan, dia sabar, boleh melihat lepas tu buta. Ada orang dulu boleh berjalan, lepas tu dia lumpuh. Ada orang dia sihat, aksiden contoh. Ada orang dia sihat, sakit, tak boleh berjalan, macam-macam. Tapi sabar. Sabar ni tuan-tuan, insya-Allah Allah nak bagi syurga kalau redha. Tapi nak cari hak redha ni payah ni. Tuan-tuan tak, ya? Syarat kita redha. Sebab kalau kita tak redha pun jadi dah. Mata tak nampak kencing manis, nak kata apa, tak redha pun tak nampak juga, kan? Kita redha, insya-Allah tuan-tuan dapat syurga. Allah akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, atas dunia ni kalau sakit tak lama. Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mati habis. Yang syurga kekal. Khalidi fi abada, selama-lama. Allah akbar tuan-tuan. Sebab tu kalau kita fikir tuan-tuan, insya-Allah kita akan jadi orang yang kuat. Ni motivasi. InsyaAllah. Jadi sekarang kita akan sambung nanti kuliah kita bulan depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.